Tuan Yang Dipertua, Yang Dipertua, saya juga ingin menuju kepada cadangan Yang Berhormat Kota Raja, menyentuh cadangan ahli Yang Berhormat Kota Raja agar kementerian memperketatkan syarat kebenaran merancang supaya semua bangunan dan kompleks menyediakan prasarana untuk pusat jagaan kanak-kanak dan nursery. Saya ingin menjelaskan bahawa kementerian saya telah menyediakan garis panduan penubuhan tadika dan taska yang telah pun dirundingi pada Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT pada 21 Mac 2012 yang lalu. Garis panduan ini kemudiannya telah dipanjangkan kepada semua kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan yang menerangkan secara terperinci aspek perancangan, tapak, reka bentuk bangunan dan juga proses penubuhan tadika dan taska. Garis panduan ini juga jelas menerangkan bahawa PBT seharusnya mensyaratkan untuk penyediaan ruang bagi tadika dan taska di bangunan atau kompleks semasa permohonan kebenaran merancang oleh pemaju di kawasan masing-masing. Sehubungan dengannya, kerajaan negeri perlulah memainkan peranan dalam memastikan PBT di negeri masing-masing mengguna pakai dan melaksanakan garis panduan ini sewajarnya. Jadi, Yang Berhormat Kota Raja, ini soal PBT di negeri Selangor. Sekali lagi saya ingin katakan, jangan longgokkan masalah ini kepada Kerajaan Persekutuan. Kita boleh buat garis panduan, tetapi soal tentang merancang dan penguatkuasaan garis panduan ini adalah di tangan PBT. Dan dalam isu ini adalah di bawah kawalan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi isu ini tidak boleh dilonggokkan semuanya oleh Yang Berhormat Kota Raja kepada Kerajaan Persekutuan. Sepatutnya Kerajaan Yang Berhormat bolehlah berhubung dengan Kementerian Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan garis panduan itu dikenal pasti dan dikuatkuasakan oleh PBT masing-masing. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Saya membawa isu yang dibawa oleh Kota Raja, dia bermaksudkan bukan di Kerajaan Negeri Selangor. Dia bermaksudkan kapasiti dari segi Kementerian Wanita, bagaimana nak menggabungkan dasar memberi sokongan semua kepada pekerja wanita di tempat-tempat bangunan-bangunan ini. Bukan masalah Negeri Selangor, masalah seluruh negara. So jadi jangan cuba menjuruskan kepada negeri Perkataan Rakyat. Saya punya di sini Yang Berhormat, dia kata minta PBT di kawasan beliau. Jadi itu tak apalah. Itu dasar ucapan beliau di dalam Menteri Kementerian Wanita. Dalam di isu ini adalah isu seluruh negara, Selangor saja. Jadi Menteri tolong ambil prihatin ya. Tuan Yang Dipertua, kita sudah bagi garis panduan dengan ketat meminta supaya semua bangunan yang dibina di kawasan PBT supaya diambil kira penubuhan taska. Tetapi kita tidak mempunyai kuasa untuk minta Menteri Besar Selangor paksa PBT untuk mengadakan taska dan tadika di kawasan masing-masing. Itu yang saya katakan. Tapi ia akan menjurus ke Selangor saja, Menteri. Tidak, sebab Kota Raja ini adalah di Selangor. All PBT, you have to enforce this throughout the whole country. Have you done it in Selangor, Yang Berhormat? Let me rephrase the question. Have you done it in Selangor? Ya, Yang Berhormat Menteri. Belum kan? Jadi itu contohnya. Yang Berhormat Menteri, just to put on record, semua umar-umar PPR dan wilayah ni semua ada tadika. Okey, cantik. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Tuan Titi Wangsa. Tuan Yang Dipertua, ahli Yang Berhormat Kuala Selangor telah menyatakan kebimbangan beliau terhadap pertambahan rumah urut di Selangor, khususnya di Parlimen Kuala Selangor katanya. Untuk makluman Yang Berhormat, tanggungjawab untuk memberikan lesen, memantau dan tindakan penguatkuasaan ke atas penjagaan rumah-rumah urut adalah terletak di bawah kuasa PBT sekali lagi. Jadi berdasarkan undang-undang kecil, ya. Jadi kita akan menimbang untuk mengubah undang-undang kecil ini kerana sekarang ini kalau ada denda yang dikenakan kepada rumah-rumah urut haram ini hanya RM2,000 Yang Berhormat. Kita nak naikkan kepada RM25,000 dan saya harap PBT di kawasan Selangor terutamanya yang menjadi isu sekarang besar ini, Kuala Lumpur supaya di Kuala Lumpur sama juga. Sabar lagi, throw lagi Menteri. Apa ni jangan Kuala Lumpur dan Selangor. Tidak, Yang Berhormat mesti faham. Yang bertanyakan itu daripada negeri Selangor. Negeri Selangor ni bukan Kuala Selangor. Jadi itulah sebabnya saya katakan Selangor. Saya ingin menekankan di sini pihak Kerajaan Negeri Selangor dan pihak berkuasa tempatan perlu tegas di dalam mengawal dan memantau di dalam pengeluaran lesen dan apa-apa aktiviti yang boleh membawa keburukan kepada rakyat. PBT harus memainkan peranan sebagai gatekeeper di dalam memastikan keharmonian sosial masyarakat terjaga. Ini saya rasa poin yang terakhir Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua berkenaan kenyataan ahli Yang Berhormat ahli Berhormat Yang Dipertua. Sekejap, tak cukup masa nanti kita minum kopi lepas buka puasa nanti. Ya. Tuan Yang Dipertua,
Berkenaan kenyataan Ahli Yang Berhormat Tanjung yang menyatakan pilihan raya kerajaan tempatan perlu dipulihkan supaya sistem demokrasi kita dapat diperkasakan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Tanjung, Kementerian berpandangan adalah lebih baik tumpuan diberikan di dalam usaha memantapkan peranan pihak berkuasa tempatan dan memberikan penekanan kepada keperluan rakyat setempat. Ini adalah kerana pihak berkuasa tempatan masih tidak berkemampuan untuk menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung keperluan sendiri. Pihak berkuasa tempatan masih mengharapkan peruntukan tambahan atau bantuan kewangan daripada kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri. Pada masa ini, untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kementerian saya memperuntukkan lebih 1 bilion ringgit setiap tahun untuk tahun 2013, di mana sebanyak 500 juta diagihkan melalui sumbangan membantu kadar dan hampir 600 juta melalui projek pembangunan untuk pihak berkuasa tempatan. Dalam keadaan ini adalah tidak sesuai untuk mewujudkan lagi satu pilihan raya untuk memilih ahli-ahli majlis, dan saya berpendapat itu tidak menjadi keutamaan kepada kerajaan buat masa ini, pilihan raya kerajaan tempatan ini. Tuan Yang di-Pertua, isu tentang kerajaan, saya jangkakan ini satu isu yang panas kerana sebelum pilihan raya dahulu ini isu yang begitu besar yang dimainkan oleh Pakatan Rakyat. Hari ini apabila saya sentuh isu ini Tuan Yang di-Pertua, tidak seorang pun daripada ahli pembangkang yang berdiri untuk bertanya soalan kecuali Tanjung. Saya nak bagi tahu sekejap. Saya nak bagi tahu pandangan kerajaan persekutuan terhadap isu ini. Pertamanya ialah dapati baru-baru ini Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyaman SPR kerana tidak mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Tetapi isunya sekarang ini secara prinsipnya bagaimana kita mau meminta SPR menjalankan pilihan raya kerajaan tempatan jika SPR ini tidak dipercayai oleh pihak pakatan. Ini yang masalahnya. Dalam satu segi mereka ini kawan-kawan daripada pihak pembangkang menuduh SPR bermacam-macam, menipu dan juga berbohong, tetapi pada masa yang sama menyaman SPR untuk mewujudkan pilihan raya kerajaan tempatan. Ini adalah satu hipokrisi yang cukup besar di kalangan ahli-ahli parti pembangkang. Bagaimana Yang Berhormat Seputih? Saya bagi kepada Subang. Tuan Pertua, terima kasih kepada Menteri. Menteri sudah kelirukan institusi SPR dengan orang yang anggota SPR. Itu patut beza yang fundamental. Kita jelas dan kita ulang sekarang, Pakatan Rakyat tidak ada keyakinan dalam pengurusi, timbalan pengurusi khususnya dan anggota SPR yang telah menjalankan pilihan raya yang ke-13. Itu jelas. Itu kita tegas dengan pendirian itu. Jangan kelirukan institusi SPR. Yang badan yang dipertanggungjawab di bawah perlembagaan adalah untuk menjalankan mana-mana pilihan raya dalam negeri ini adalah SPR. Tak ada badan lain yang boleh jalankan. Sebab itu kita saman SPR untuk menjalankan pilihan raya PBT itu basic. Saya rasa terima kasih. Itu bukan isu yang complicated. Ini tapi hujah yang berhormat tadi itu pun hujah yang berhormat itu berbau politik. So kita tanya sekali lagi, pandangan yang berpilih. Bila masa kita tanya sekali lagi, yang SPR ni masih dalam kementerian kerajaan tempatan. Senang saja. Adakah kerajaan pusat sedia kerjasama dengan Pakatan Rakyat melakukan pilihan raya PBT? Itu saja soalan saya. Minta penjelasan. Saya berpendapat Tuan Yang di-Pertua, ini hanya akan berlaku apabila ada pengiktirafan SPR oleh pihak Pakatan Rakyat. Sekarang ini apa yang berlaku ialah mereka mahukan kerajaan tempatan, pilihan raya kerajaan tempatan dibuat sekarang. Saya ingin bagi tahu kepada Yang Berhormat, if you are really serious about pilihan raya kerajaan tempatan, kenapa tidak dimasukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat? Ada. Dalam manifesto. Ada. Yang mana satu? Ada, belum baca. Memang ada. Dalam manifesto. Memang ada. Tak baca lah. Tak baca Manifesto yang mana satu? Memang ada. No. Memang ada. Dibaca. Yang Menteri boleh habiskan Yang Berhormat ya. Nanti 36 saya terbaca di dalam internet. Apabila tidak ada peruntukan untuk kerajaan tempatan dimasukkan di dalam manifesto. Buku jingga betul, tetapi dalam manifesto Pakatan Rakyat betul. Saya tidak tahu, saya terbaca di dalam blog-blog yang mengatakan. Jadi kalau ada betul, okey. Yang keduanya Tuan Yang di-Pertua, kalau kita buat SPR sudah tentu ada electoral roll. Electoral roll pun siapa nak tentukan? Tentunya SPR yang tidak dipercayai oleh mereka. Dan begitu juga tentang persempadanan yang rasmi. Itu juga
ditentukan oleh SPR. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya kira walaupun Yang Berhormat mengatakan yang dikecam itu adalah kepimpinan SPR, yang penting sekarang ini SPR tidak akan berubah dari segi kepimpinan. Mereka masih lagi di situ. Jadi tidak wujud contoh berkenaan dengan ini. Dan saya dapati dalam pengamatan saya Yang Berhormat, hanya DAP yang berminat sangat. PAS dan PKR ni kurang sedikit bunyinya tentang kerajaan tempatan ini. Hanya DAP saja. Yang Berhormat, last one. Ya, dapat. No, senang saja. Saya balik pada isu itu. Pendirian Pakatan Rakyat adalah anggota SPR ini sekarang ada pengurusi, semua mesti dikeluarkan. Itu saja. Kita bawa orang yang baru, yang boleh, yang ada dengan izin. Yang ini soal SPR dah, confidence seperti yang diperuntukkan dalam ini soal SPR dah, bukan soal pilihan raya majlis kerajaan tempatan. Tak. Yang di bawah perlembagaan, dia yang bawa. Ya, ada luar skop kementerian dah ni. Menteri yang bawa, kita memperbetulkan. Ya lah, kadang-kadang menteri dia terasa masih macam backbencher lagi. Tukar menteri. Yang Berhormat, kalau saya punya pandangan begini Yang Berhormat. Ya. Are you done? Alih pada tajuk sedikit, tapi kena finish. Ada penjelasan sedikit on a different issue. Ya, electoral roll, persempadan baru semuanya SPR Yang Berhormat. Kalau kita buat pilihan raya kerajaan tempatan, itu sebabnya isu ini di dalam kerajaan tempatan. Dan pada pandangan saya Yang Berhormat, kebanyakan PBT di negara kita ini tidak mempunyai kewangan yang kukuh, masih lagi memerlukan bantuan. Okey. Saya faham tujuan kita mewujudkan pilihan raya ini kononnya untuk memberikan kerajaan tempatan lebih telus, lebih terbuka, lebih accountable kepada rakyat. Tapi pandangan saya Yang Berhormat, walaupun dia dipilih, terutamanya oleh kerajaan di bawah pakatan contohnya, carilah yang terbaik. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik untuk menerajui majlis-majlis perbandaran dan sebagainya di kawasan masing-masing. Dan itu tidak memberikan jaminan jika mereka ini dipilih, mereka lebih terbuka dan sebagainya. Dan saya faham bahawa walaupun isu kerajaan tempatan ini penting, tetapi tidak menjadi satu keutamaan kepada kementerian saya buat masa ini, sehinggalah isu-isu tentang SPR ini dapat diselesaikan. Berdirilah kalau nak bercakap. Tak nak bercakap juga. 2 minit saja. Okey, Yang Berhormat, saya rasa cukuplah kerana saya hanya pukul 4.